Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Kuala Nerus. Untuk maklumat Yang Berhormat, sebuah jawatankuasa pembaharuan cukai Tax Reform Committee TRC dengan izin telah ditubuhkan oleh Kementerian Kewangan pada 29 September 2018 untuk mengkaji sistem percukaian yang sedia ada dan mengemukakan cadangan untuk menambah baik, memperbaharui sistem dan dasar cukai negara. Kajian yang dijalankan Yang Berhormat melibatkan konsultasi dengan pelbagai pihak berkepentingan dan kerjasama rapat dengan agensi percukaian utama iaitu Lembaga Hasil Dalam Negeri dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, pada Disember 2019, TRC telah mengemukakan beberapa cadangan pembaharuan cukai untuk pertimbangan pihak kerajaan. Dan antara langkah utama yang telah dilaksanakan oleh kerajaan adalah pertama, mengenakan levy pelepasan bagi semua penumpang ke luar negara melalui laluan udara bermula 1 Julai 2019. Kedua, mengenakan duty excise bermula 1 Julai 2019 ke atas dua kategori minuman bergula dikilangkan dalam bentuk pembungkusan yang sedia diminum. Ketiga, menjalankan program khas pengakuan sukarelawan untuk memberi peluang kepada pembayar cukai mengisytiharkan secara sukarela sebarang pendapatan yang tidak dilaporkan bagi tujuan cukai. Keempat, Tuan Yang Dipertua, mengenakan sekatan masa ke atas kerugian perniagaan baki alam pelaburan semula dan baki rugi perintis yang tidak dapat diserapkan untuk mengurangkan keterisan. Kelima, penstrukturan semula pemberian insentif percukaian secara menyeluruh. Untuk maklumat Yang Berhormat, sebahagian lagi cadangan TRC masih diteliti bagi melihat tempoh masa yang sesuai untuk dilaksanakan. Adalah penting pelaksanaan langkah meningkatkan hasil cukai ini tidak akan menambah beban kepada rakyat dan tidak menjenjaskan kedudukan ekonomi serta daya saing negara untuk menarik pelaburan. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. Ya, terima kasih Yang Berhormat Speaker, terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan tadi. Saya mengucapkan tahniah pada kerajaan yang bergerak untuk reformasi percukaian ini. Cuma saya ingin mendapat penjelasan daripada kerajaan tentang cadangan daripada PAS untuk kita laksanakan cukai yang lebih progresif yang diambil daripada kantung orang-orang kaya, iaitu cukai pegangan saham dan cukai keuntungan saham. Dengan melihat bahawa orang-orang Islam pada hari ini yang terlibat dengan pegangan saham ataupun keuntungan saham ini, mereka memang membayar cukai yang dipanggil zakat sebanyak 2.5%, dan kalau kita ambil data yang terakhir, kita ada dana lebih kurang ataupun nilai pegangan saham ialah sekitar 2 trilion, 1.9 trilion, kita boleh mendapat cukai sehingga 50 bilion. Apa pandangan kerajaan dalam perkara ini? Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Nerus. Setakat hari ini, Tuan Yang Pertua, kerajaan belum melaksanakan capital gains tax dengan izin secara menyeluruh, termasuk seperti mana yang disebutkan Yang Berhormat tadi, mengenakan cukai ke atas keuntungan dari pasaran modal. Yang keduanya, cukai pegangan saham. Untuk maklumat Yang Berhormat, melalui ucapan Yang Berhormat Menteri Kewangan Bajet 2022 pada 29 Oktober tempoh hari, kerajaan telah mengumumkan beberapa cadangan untuk menambahkan kutipan hasil, antaranya pertama, meningkatkan kadar duty stamp dari 0.1% hingga 0.15% bagi nota kontrak jual beli saham tersenarai di Bursa Malaysia berkuat kuasa pada 1 Januari 2022. Kerajaan menganggarkan penambahan hasil negara adalah sebanyak 400 juta ringgit. Yang keduanya, kerajaan juga menyemak semula layanan pengecualian cukai pendapatan dari sumber luar negara yang diterima di Malaysia yang diberi sejak tahun 1995. Buka kuasa 1 Januari 2022, kerajaan mencadangkan supaya semua pendapatan daripada sumber luar negara dikenakan cukai yang sama seperti pendapatan dari dalam negara yang tertakluk kepada cukai pendapatan. Tuan Yang Pertua, anggaran pendapatan untuk tahun 2022 adalah sebanyak 1.2 bilion ringgit. Yang ketiga, kerajaan juga mencadangkan untuk mengenakan cukai makmur secara sekali sahaja, one off dengan izin, sebagai satu langkah memastikan seperti mana Yang Berhormat sebutkan tadi,
iaitu untuk kita memastikan sistem kesihatan awam negara lebih berdaya tahan. Cukai makmur ini tidak akan kita dah lihat Tuan Yang Pertua, ia tidak melebihi jumlah syarikat yang besar, hanya 250 syarikat yang menjana pendapatan tinggi dan tahun taksiran 2022 sahaja, dan hasil tambahan yang kita jangkakanlah kurang daripada 3 bilion ringgit. Dan yang terakhirnya Tuan Yang Pertua, kita juga akan melaksanakan satu program khas pengakuan sukarela untuk cukai tidak langsung. Sebelum ini, seperti mana yang saya sebut dalam jawapan tadi, cukai langsung di bawah LHDN, kita akan memperkenalkan program khas pengakuan sukarela untuk cukai tidak langsung yang ditadbir oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Ini kita anggarkan Yang Berhormat Kuala Nerus hampir 1 bilion ringgit. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Ya, Alur Gajah. Terima kasih Tuan Yang Bertua. Terima kasih Timbalan Menteri Kewangan. Saya cuma nak bertanya, dalam bajet 2022 kita memperkenalkan windfall tax dengan izin. Akibat daripada windfall tax, kita telah lihat kejatuhan market cap di bursa saham lebih daripada 33 bilion. Apakah rancangan kerajaan untuk mengimbangkan keadaan yang kita hadapi untuk mengembalikan atau mengekalkan keyakinan pelabur-pelabur di dalam industri kewangan negara? Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat. Yang Pertua, terima kasih Yang Berhormat Alur Gajah atas persoalan yang telah juga saya jawab sebahagian jawapan tadi semasa menjawab soalan Wabi Kuala Nerus. Yang dibangkitkan bukan windfall tax, yang dibangkitkanlah cukai makmur. Untuk makluman Yang Berhormat Alur Gajah, antara lebih 900 firma yang tersenarai di Bursa Malaysia, hanya 145 firma membuat pendapatan sebelum cukai melebihi 100 juta ringgit pada tahun kewangan 2019, dan pada tahun kewangan 2020 hanya 125 syarikat sedemikian memperolehi lebih daripada 100 juta. Kerana cukai makmur ni seperti mana Yang Berhormat sedia maklum, kita akan kenakan lebihan daripada 100 juta keuntungan sebanyak 33%. Dan kalau kita melihat Tuan Yang Pertua, berdasarkan data Bloomberg, hanya 113 syarikat mencapai tahap pendapatan sebelum cukai yang sama sepanjang 2 tahun kewangan yang lalu. Seperti mana Yang Berhormat sebutkan tadi, sememangnya kita telah melihat beberapa reaksi mendadak dalam pasaran berikutan pengumuman cukai makmur. Namun selepas lebih seminggu, pergerakan dalam FBM, papan utama KLCI, menjadi normal dalam julat 1,530 ke 1,540, iaitu penurunan 2% berbanding tahap sebelum belanjawan 2022. Walau bagaimanapun, kita mengambil maklum pandangan Yang Berhormat, dan kerajaan sedang memantau pergerakan di Bursa Malaysia dari masa ke semasa, dan kita akan lihat kesan kadar cukai yang lebih tinggi akan dapat diatasi. Kerana dalam Pelan Pemulihan Negara, Tuan Yang Pertua, kita tidak boleh mengenakan seperti mana Yang Berhormat cadangkan, iaitu windfall tax yang begitu akan memberi kesan impak. Sekiranya kita lakukan langkah-langkah cukai tanpa kita melihat secara ekosistem yang lebih luas, kita risau kesan yang lebih besar. Walaupun kita nak mengimbangi di antara keperluan semasa dan pembiayaan untuk fiskal tambahan pada tahun 2022. Terima kasih Tuan Yang Pertua.